Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ni kita akan masuk tajuk baru tapi masih lagi di bawah tajuk besar yang sama, iaitu aplikasi teknologi. Dan ini merupakan teknologi yang keempat kot kan. Teknologi pembuatan, teknologi reka bentuk elektrik, reka bentuk elektronik, dan yang ini keempat lah, reka bentuk aquaponik. Jadi untuk aquaponik ni lebih kepada bidang pertanian. Kalau awak tengok pada gambar kat atas skrin tu, ada pokok, ada ikan. Jadi gabungan antara penanaman dan juga penternakan. Jadi hari ni kita akan belajar maksud aquaponik dan juga apakah reka bentuk sistem aquaponik. Sebelum tu kita pergi kepada asal usul aquaponik dulu. Jadi asalnya aquaponik ni daripada peradaban Aztec yang merupakan suku kaum di Mexico. Mereka mengamalkan sistem pertanian yang dikenali sebagai Chinampa. Sistem pertanian Chinampa ni kaedah pertanian yang menggunakan perairan yang cetek dan juga tidak dalam. Dan juga tadi saya dah cakap kan, merupakan kombinasi aquaculture dan juga tanaman. So pada gambar kat sebelah tu, itu merupakan bandar Textlan, apa namanya saya tak ingat. Okey, inilah bandar suku kaum Aztec yang dibina sendiri daripada kosong kepada ada. Ini merupakan tasik sebenarnya. Tasik, dia buat bandar di atas air. Jadi kita akan pergi sikit tengok macam mana mereka memulakan atau buat sistem pertanian Chinampa. Tenochtitlan. Okay, so itu ada Texcoco. Mereka buat bandar mereka di situ. Setelah banyak sangat pertempuran semua berlaku kan, mereka tak ada tanah sendiri, tak ada sumber makanan sendiri, jadi mereka akan buat satu bandar di tasik tu. Okay, so mereka nampak kawasan tasik tu tanahnya lembut dan sangat basah. Tengok sepertinya sesuai untuk dijadikan sebagai kawasan pertanian. Okey, dan salah satunya mereka nak buat bandar dekat situ disebabkan mereka terjumpa satu kaktus yang sangat besar kat kawasan tu, dan mereka nampak ada seekor helang. So mereka nampak burung elang tu dia makan ular dekat atas pokok kaktus. Jadi mereka rasakan itu adalah merupakan satu petanda bahawa Tuhan yang mereka sembah tu bagi signal bahawa kat kawasan tu adalah kawasan yang paling sesuai untuk mereka buat bandar. Macam-macam lah kan percayaan orang. Jadi dia nak please the sun god. Jadi mereka pun fikir cara macam mana nak buat bandar dekat atas tanah yang lembik, yang basah. Boleh bayangkan? Jadi mereka cuba cari jalan macam mana nak buat.
Okay, jadi ini adalah cara mereka buat tanah pertanian mereka, ataupun ini juga salah satu cara mereka bina bandar. Jadi kalau awak nampak kat situ tasik ni tak adalah dalam, merupakan kawasan yang cetek. Jadi dia kumpul semua kayu-kayu, dia buat bingkai, dan yang ini adalah dia punya asasnya, dia pacak terus ke dalam tanah, dalam tasik. Dan yang ini dia ambil rumput-rumput kering, okey, dia anyam, dan dia yang dah dikelilingi oleh ni kayu framework, okey, woven framework, dia anyam ni, okey, dan dia tambak tanah masuk dalam bekas ni, okey, yang dia buat ni. Tanah lumpur, tanah kering, semua dia letak kat sini, dan dia tanam tanaman atas batas ini yang dia buat sendiri. Tu nampak dia terapung di atas air. Tapi dia tak bergerak lah, dia beginilah sebab dia kena pacak kan, asas dia. Okey, ni cara dia bina sistem pertanian Chinampa. Jadi semakin banyak orang buat batas ni, semakin kering kawasan tu. Bukanlah kering sangat, maksudnya lebih kering daripada yang asal. Maksudnya dah tak terlalu basah dah kawasan tu. Jadi mereka boleh bina bandar. So ini adalah island dia. Dan ini adalah bandar yang mereka bina. Dan awak tengok cara mereka berhubung antara satu sama lain adalah menggunakan kanu. Okey. Okey, itulah cara gambar realnya. Tapi itu zaman dululah. Ini masih lagi mereka buat. Okey, ini adalah salah satu gambar juga yang mereka buat batas. Okey. Jadi bila mereka buat sistem pertanian begini, mereka tak akan risau yang tanaman mereka tak dapat air. Jadi tanaman akan sentiasa dalam keadaan yang lembap. Okey, dia anyam tapak ni seperti dia anyam tikar. Ada juga penduduk Aztec yang buat rumah kecil dekat atas batas yang diorang buat ni. Boleh buat rumah atas tu. Dan ini adalah bandar yang mereka bina. Dahsyat tak? Daripada kosong, boleh bina bangunan yang besar di atas air. Ini merupakan gambar pertanian Chinampa tadi. Dan mereka kalau kat Mexico ni kebanyakannya mereka menanam kopi. Dia buat kopi. No, kopi is cocoa. Dia buat coklat. Okay. So ini okay, saya bagi tunjuk sikit-sikit je lah. Okay, itu adalah pertanian Chinampa. Inilah asalnya. Tapi masih lagi diaplikasikan sehingga sekarang. So kita pergi kepada maksud aquaponik. Jadi aquaponik maksudnya teknologi pertanian yang menggabungkan antara bidang aquaculture, iaitu aquaculture ni maksudnya aktiviti ternakan ikan, dengan aktiviti hidroponik, iaitu menanam tanaman tanpa media tanah. Ingat kalau hidroponik kita tak guna tanah, kita guna selain daripada tanah. Dalam satu pusingan dia ada kitaran aquaponik. Sekejap lagi kita akan tengok. So ingat teknologi pertanian yang merupakan dalam bidang pertanian yang menggabungkan aquaculture, aktiviti ternakan ikan, dengan aktiviti hidroponik, menanam tanaman tanpa media tanah. Itu maksud aquaponik. Jadi awak boleh tulis pada modul awak yang saya dah sediakan.
Okey, jadi ada 3 unsur yang sangat penting dalam aquaponik. Yang pertama adalah ikan. Kena ada kewujudan ikan, ada tanaman dan juga bakteria. So, ketiga-tiga unsur ini membentuk satu hubungan yang saling menguntungkan antara satu sama lain. So, cara ketiga-tiga unsur tersebut beroperasi adalah, okay, kalau awak nampak, ni ikan ni yang step pertama, fish produce waste. Jadi, ikan akan mengeluarkan sisa makanan yang mengandungi amonia dan juga kotoran, okay, bagi tanaman. So, ini adalah bakterianya. Dia menghasilkan bakteria. Okay, so bakteria ni akan convert sisa ni jadi baja untuk tumbuhan. Okay, jadi bakteria ni akan menapis dan mengubah amonia menjadi nitrat dan zat yang berfungsi sebagai baja kepada tanaman. So, tanaman pula dia punya kerjanya akan menyalurkan oksigen dan juga air yang ada di filter tu akan kembali kepada ikan. So, ikan dapat air yang bersih. Itu yang ini merupakan kita panggil sebagai kitaran aquaponik. So, awak ingat unsur dalam aquaponik ada 3, iaitu ikan, bakteria dan juga tanaman. Okay, seterusnya kenapa kita buat aquaponik? So, tujuan utamanya adalah untuk kita mengekalkan kualiti air dan mengurangkan kadar amonia dalam air supaya dapat dimanfaatkan oleh organisma lain. Okay, so ni akan, dan juga boleh menjimatkan ruang. Jadi awak tak perlu ada 2 ruang, satu untuk tanaman, satu untuk penternakan. Kita boleh gabung sekali. Dan ketiga, tujuannya menghasilkan 2 jenis makanan manusia secara serentak, iaitu tanaman dan juga ternakan. Okay, itu tujuan aquaponik. Awak boleh tulis. Saya dah sediakan kotak pada modul. Awak boleh salin. Tak sempat, pause je video ni. Tak ada masalah. Okey, sistem aquaponik. Gambarnya tak ada dalam sini. Sistem aquaponik. So, saya pergi balik ke ni. Di situ ya. Okey. So, bidang sistem aquaponik. Okey, ini ada dalam buku teks awak, muka surat 119. Okay, so ini ada dia punya sistemnya, sama macam saya apa namanya bagi tahu pasal kitaran aquaponik tadilah. Okay, yang ini adalah tanaman yang menggunakan nitrat sebagai nutrien. Dia dapat nutrien daripada nitrat. Daripada mana dapat? Ni. Daripada sisa ikan. Ikan ni menghasilkan amonia daripada makanan yang dimakan. Dia makan kan. Lepas tu dia okay, dia kan. Nama pun sisa. Tak tahulah kan. So, kalau amonia ni tidak ditukar, jadi dia akan tidak diurai oleh bakteria, dia akan jadi racun kepada ikan. Jadi kadar amonia yang tinggi akan menjadi racun kepada ikan. Ikannya akan mati. Jadi bakteria ni kerjanya adalah untuk menguraikan amonia tu jadi bentuk yang boleh diserap. Jenis bakteria ni kita panggil bakteria Nitromonas dan Nitrobacter. Jadi Nitromonas dia ubah amonia jadi nitrit. Nitrobacter dia urai jadi nitrat. Gitu. So, kita guna pam air sebab kita nak salurkan air ni kepada tanaman. So, pam air ni menarik air daripada tangki ikan ke bekas tanaman. So, bakteria ni dah pecahkan amonia tadi menjadi nitrit dan
nitrat jadikan sebagai baja kepada tanaman. Lepas tu air ni disaring akan menjadi bersih semula untuk kegunaan ikan. Okay, dalam proses ni hanya sedikit je air yang terbuang. Bukannya berlambar air masuk. Tak ya. So untuk sistem, kalau awak nampak kat sini punca elektrik, jadi kita guna elektrik untuk membina sistem aquaponik. Tak ada elektrik, tak jalan awak punya sistem. Okey, kita kembali kepada yang besar punya. Tak nak keluar pula gambar dia tadi. Ngada-ngada. Okey, aquaponik ada dua bahagian utama. Macam yang ni setiap awak tahulah, tadi kita dah cakap banyak kali kan. Itu bahagian hidroponik yang digunakan untuk menyuburkan tanaman, dan juga bahagian culture yang digunakan untuk menternak hidupan aquaponik. Okey, aquaponik boleh dilakukan dua cara, iaitu cara takungan dan juga cara kitaran. So kita tengoklah macam mana cara takungan, macam mana cara kitaran. So kita dapat 3. Okey. Sorry. Okey, kalau takungan ni hanya guna kolam, tangki ataupun bekas yang sama untuk ikan dan juga tanaman. Dan ikan tu dipelihara dalam bekas dan tanaman berada di atas permukaan air dengan akarnya terendam. Pokok dekat atas, ikan dekat bawah. Lepas tu akar pokok tu terendam dalam air. Itu takungan. Okey, kalau kitaran pula menggunakan dua bekas tangki. Okey. Dua bekas tangki, iaitu tangki ikan dengan bekas tanaman secara berasingan. Tadi disatukan, yang ini dia asing. Okey. Dia punya kelebihannya adalah pada segi penyediaan oksigen. Sebabnya akar tanaman tu dia lebih terjamin dan buatkan tanaman tu lebih sihat, sebab dia tak rendam akar terus ke dalam air. Okay. So media tanaman yang dia guna hidroton, kerikil ataupun media lain yang sesuai. So ada 3 reka bentuk sistem aquaponik. Yang pertama kita panggil sistem raft. Okey, nama raft macam rakit kan. Jadi terapung. Sistem ebb and flow, pasang dan surut, bahasa Melayunya. Dan sistem NFT. Okey, kita pergi pada sistem raft. Gambar tak ada lagi. Gambar ni sebenarnya saya ambil pada buku teks awak. Kejap. Belah sana ada, belah sini tak ada. Okey. So awak boleh rujuklah raft pada muka surat 121. Okey. So kalau sistem raft ni, tanaman yang diletakkan terus di atas permukaan air sehingga akar tanaman terendam di dalam air. Okey, itu gambarnya. Sini ada, kat sana tak ada pula. Okey. So yang ini dia rendam akar terus dalam air, nampak tak ni akarnya. Dan ini ikan, dan ini batu udara ni nak bagi oksigen dekat ikan. Jadi kita guna pam udara ni. Okey. Dan yang ini mungkin kita boleh guna styrofoam, spine ataupun apa-apa bahan yang sesuai. Okey, kemudian ini sistem raft. Kita ingat macam mana gambar macam mana sistem raft ni. Okey, kelebihannya kita akan cerita topik yang seterusnya. Okey, sistem raft. Okey, yang ini adalah sistem ebb and flow. Okey, dan dikenali juga sebagai sistem pasang surut. Okay, dalam modul awak tu saya ada bagi tempat kosong kan untuk awak isi. Jadi awak isilah label yang saya kosongkan tu. Okay, ini adalah saluran. Okay.
Okey, sistem ni berfungsi dengan menggunakan alat yang dipanggil loceng sifon. So, ini adalah loceng sifon. Dalam modul tu, kat sini tak ada label. Tapi saya buat label kat modul. Jadi, awak tulis kat situ loceng sifon. Okey, loceng sifon ni dia mengalirkan air daripada media penanaman. Ini media penanaman. Yang ini kita panggil media hydroton. Dia batu, bukan batu, dia batu, ada tanah liat kecil-kecil. Warna coklat. Okey. Hydroton. Apabila daripada media penanaman apabila air sudah penuh. Jadi air ni akan penuh dalam loceng sifon dan kemudian air itu akan mengalir keluar melalui sini masuk ke bekas tanaman. Maksudnya bila air dah penuh, dia akan masuk disebabkan tekanan air tu, dia akan masuk ke dalam ni dan dia akan keluar. Begitu cara dia berfungsi. Dan kat sini dia guna pam air untuk naikkan air dan juga pam udara untuk ikan lah, untuk oksigen ikan. Okey. So kat sini dah kat bekas ni awak tanam pokok. Okey, ini sistem ebb and flow. Kalau awak nampak sini, ni guna dua bekas sebenarnya. Okey, ini pun lebih kita boleh panggil sebagai ni lah, jenis kitaran. Yang raft tu jenis takungan. Okey, dan last sekali NFT pun tak ada gambar. Okey, NFT seolah-olah seperti sistem raft. Okay. Gambar tak ada pula. Ini Okey, seolah-olah seperti sistem raft dan tidak menggunakan media tanaman. Kalau tadi diorang pula kan. Kalau tadi sistem raft dengan ebb and flow guna media tanaman. Kalau NFT kita tak guna tanaman. Okay, so akarnya menyentuh lapisan air yang mengalir. Jadi akar ni dia tak terendam tapi dia sentuh juga pada atas permukaan air. Jadi kalau awak tengok ni, bekas tanaman ni dia dicondongkan supaya air ni dapat mengalir keluar daripada bekas tanaman masuk ke tangki ikan. Jadi air yang mengalir tidak boleh bertakung dan sentiasa mengalir dengan cepat. Sebab tu kita condongkan. Okay, itu sistem NFT. Okey, kelebihannya cakap sikit lah kelebihannya. Sistem ni dia mengairi dia punya tanaman dengan air yang sedikit berbanding dengan raft ataupun ebb and flow. Okey, so ada 3 tadi kan, sistem raft, sistem ebb and flow dan juga sistem NFT. So ingat 3 tu jenis tanaman. Okey, perbandingan 3 sistem aquaponik tak ada juga. Okey, yang ni awak boleh tengok buku teks lah. Dia tak ada. Itu jap. Halo, gedik tak ada. Sekejap aja. Awak boleh tengok buku teks. Muka surat 122. Manalah 122 ni? Okey, yang itu. So, perbandingan 3 sistem aquaponik. Okey, antara ciri-cirinya penambahan jisim tumbuhan. Dia tengok pertumbuhan macam mana banyaknya pokok yang ditumbuh. Jadi, kalau awak tengok dia punya level kat situ, kalau 3 terbaik, 2 baik, 1 sederhana. So, ebb and flow menghasilkan kadar pertumbuhan pokok yang baik. Bebas tu, pertumbuhan yang bebas, pertumbuhan oksigen terlarut, pergantian air hampir sama semuanya.
Dan daripada segi ikannya, okey, hampir sama juga. Okey. Ini tak apa, tak ada, just untuk ni je info tambahan. Okey, so habislah. Bukan habis tajuk, habis subtopik. Okey. Keluar masuk. So, akhir sekali, sebagai pengukuhan, latihan pengukuhan, okey. Jadi nyatakan 3 reka bentuk sistem aquaponik dan senaraikan 3 unsur utama proses kitaran aquaponik. Jadi awak tu jawapan ayat awak tu jawapan awak pada bahagian komen dekat bawah. Okey, itu je. 3 reka bentuk sistem aquaponik dengan 3 unsur utama proses kitaran aquaponik. Apa dia? Kan? Baru belajar berapa minit. So, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian saja pada hari ini. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.